Telah lama berjauhan, baru kini engkau terasa. Sedalam mana cinta yang terbenam di lubuk hatiku. Hai, saya bukanlah seorang penyanyi, tetapi saya yakin anda pernah dengar lagu tu. Oleh itu, pada hari ini saya akan membuat di bawah satu topik yang bertajuk struktur gubahan muzik dalam lagu-lagu penciptaan komposer M. Nasir, analisis terhadap 3 fasa eksplorasi. Tajuk ini saya pilih pasal saya bertanya-tanya kepada diri saya sendirilah. Lagu-lagu komposer M. Nasir ni, lagu dia memang sedap belaka, daripada album Kembara sehingga album solo. Jangan ceritalah kalau dia buat lagu untuk orang lain. Tetapi untuk kali ini saya hanya bercerita tentang 3 fasa saja, iaitu di mana penglibatan M. Nasir, lagu dia dalam album Kembara, album solo fasa kedua, dan album solo fasa ketiga. Jadi ingin saya bercerita juga tentang latar belakang kenapa saya berminat dengan analisis ini, dengan topik ini. Sebab bagi saya komposer dia perlu penggubah muzik. So penggubah muzik selalunya mendapat satu reaction ataupun kurang mendapat tumpuan. Dan pada satu ketika pula, pada tahun-tahun awal rakaman dahulu, syarikat rakaman ada in-house arranger. So dekat situ dia ada yang dibayar gaji tetap, ada yang dibayar secara kontrak, ada juga sebagai penerbit album, ada juga yang kita panggil dia sebagai A&R juga, artist and repertoire. So kenapa, macam mana yang kita nak tahu ciri-ciri dia? Ciri dia mudah saja, iaitu perlulah dia mahir dengan alat muzik dan diukur dengan kemampuan menggubah muzik dari skala kecil hingga skala besar. Kalau musician memang kena penuhi konsep ini, konsep sebagai penggubah lagu. Jadi skop ini akan menumpukan kepada analisis seperti gubahan muzik dalam penciptaan lagu album M. Nasir, bermula daripada album Kembara dan berhijrah untuk album solo, dan seterusnya. Struktur gubahan lagu dalam penciptaan memberikan gambaran secara lebih dekat dan kematangan karya muzik. Yang ketiga, lagu-lagu yang diciptakan memberikan ruang dan peluang kepada penggubah muzik bagi melakukan ekspresi sendiri dengan bebas tetapi berlogika. So kalau kita lihat pada album Kembara, ada lebih kurang beberapa album lah. Tetapi bagaimana kita melihat idea dan kepelbagaian muzik ini menjadi teras dengan gabungan pelbagai genre. Jika kita tengok ada beberapa genre atau genre muzik yang sering digunakan oleh penggubah muzik, berkemahiran dah tentu, dan mempunyai library, saya panggil library lah, mempunyai knowledge yang sungguh luas. Tetapi menggunakan atau mengambil kutipan idea daripada 4 teras, iaitu muzik tradisional, muzik popular, muzik klasik barat, dan muzik jazz dan blues. So lagu-lagu ini ataupun muzik-muzik ini sebagai seorang arranger, penggubah muzik, perlu faham dan perlu tahu bagaimana dan bila dan bagaimana untuk digunakan. Manakala 2 jenis teori yang sering digunakan dalam untuk menjadi seorang arranger, dia ada 2 saja, iaitu muzik teori barat dan juga muzik Timur Tengah. Muzik barat dianya bertradisikan lagu-lagu klasikal. Ilmu-ilmu tu, teori itu telah dikemukakan, telah dicoba dan telah dikaji
Jadi muzik teori barat ni memang menjadi satu indication, standard kepada mana-mana musician ataupun penggubah muzik menjadi reference kepada dia punya gubahan dia. Manakala untuk teori muzik Arab ialah penyelarasan yang dikaitkan dengan form dan struktur yang dipanggil makam. Ada skill-skill dia dipanggil makam lah. Seterusnya, analisis kerja penafsiran gubahan muzik. Daripada kacamata saya, melihat kepada aspek-aspek dan ciri penggubah muzik. Yang pertama, pengetahuan dalam menulis dan membaca muzik. Ya, ini memang perlu. Sebab sebagai seorang penggubah muzik, memang kita kena ada tahap-tahap dan kemahiran ini. Yang kedua, kebanyakannya mendapat pendidikan formal dalam muzik. Ya, formal tu ada dua. Satu yang berijazah dan satu dia formal, dia mendapatkan pendidikan formal dengan seorang perseorangan atau pergi sekolah muzik umpamanya. Tetapi dalam sekitar awal dulu tahun 70-an, kita memang tak ada sekolah muzik pun di Malaysia. 60-an, 70-an. Kita start sekolah muzik pada tahun 80-an. Oleh itu, formality music atau penggubah muzik umpamanya mendapat pendidikan secara melalui orang perseorangan. Dan juga untuk menjadi penggubah muzik juga perlulah ada dalam lingkungan sekeliling. Lingkungannya siapa? So kalau kita tengok banyak pemuzik untuk divert dia menjadi seorang penggubah muzik, selalunya dikaitkan dengan siapa rakan kelilingnya dan apakah exposure yang dia dapat. Umpamanya kalau dia main night club ataupun dia berlingkungan masyarakat yang sungguh proaktif umpamanya. Seterusnya, seorang penggubah muzik perlulah mempunyai daya ingatan atau library yang baik. Saya sering menyebut library di sini ialah kerana library ini penting. Dikaitkan kerana library itu mempunyai satu ruang yang cukup luas. Umpama macam kita ambil satu buku dan kita buka dan kita faham isi kandungnya, atau kita baca dan kita faham. Jadi untuk mempunyai ciri-ciri ini, perlulah juga penggubah muzik mempunyai ingatan yang baik. Umpamanya kalau lagu-lagu yang didengar itu dan boleh diguna pakai pada penulisan gubahan muzik. 3 fasa eksplorasi ini saya menyentuh kepada melihat kepada beberapa aspek, iaitu memilih tahun penglibatan awal komposer M. Nasir sehingga album terakhir. Keduanya memilih tajuk album dan seterusnya memilih lagu-lagu yang dicadangkan. Sebab bagi saya melihat bagaimana proses kematangan ini berlaku di dalam bukan sahaja penciptaan lagu itu tetapi kepada penggubahan muzik itu. Baiklah, kita sudah masuk kepada fasa pertama. Jika kita lihat dekat sini, pada tahun 1981, 82, 83, 84, 84 ada 2, 85 dan 89. Okey. Cuba lihat dekat situ pada 1981, album pertama Kembara diluncurkan ataupun dikeluarkan. Lagu-lagu dia pula ada 2 lagu yang hit time tu, ada lagu Express Rakyat dan Hati Emas. Kalau lagu Express Rakyat tu mungkin semua orang pernah dengar. G agak. Express, express, express rakyat. So motif dan lagu ni kalau kita tengok macam mana dia punya idea, gubahan muzik ni saya nampak diambil daripada chorus part tu. Pengubahan lagu ini memang diambil daripada motif lagu tu sendirilah. Kalau kita tengok macam mana lagu tu diambil daripada chorus. Express, express, express rakyat. Express rakyat. So masuk lagu. Untuk intro lagu tu kalau kita dengar dia punya gubahan muzik dia ada bunyi
Dia ada macam country sikit dengan dia letak ada bunyi bunyi kereta api kat situ melambangkan simbol kepada Express Rakyat. Express Rakyat ni kalau kita tahu dia memang satu jenama lah. Macam dulu ada panggil perjalanan malam, dia panggil senandung malam. So kalau Express Rakyat ni maknanya dia tanpa perjalanan, tanpa henti. Jadi idea daripada solo tu, intro, kita boleh dengar bagaimana penggubah gunakan slide gitar. Dekat sini saya sangat teruja kerana salah seorang daripada kumpulan kembara itu ialah A. Ali, almarhum A. Ali. Dan dia berada dalam kelompok kembara dan banyak juga lagu-lagu dia dimainkan. Tetapi apa yang saya dapat lihat daripada review bacaan, saya lihat terdapat penglibatan A. Ali pada tahun sekitar tahun 70-an bersama satu kumpulan, dia nama dengan lagu Cuk Cuk Kendung. Itu ciptaan dia. Jadi kat situ dari segi umur antara tiga orang tu, A. Ali, S. Sahlan dan M. Nasir, A. Ali lebih senior. Dan maknanya penglibatan A. Ali dalam kumpulan kembara ni, contribution dia lebih banyak dalam rangka gubahan muzik itu. Melodi banyak mungkin daripada M. Nasir, tetapi jangan dilupakan bahawa gubahan muzik juga berjalan bersama dengan ciptaan lagu. Okey, kita lihat balik kepada fasa 1 ni. Album seterusnya pada tahun 82, pada tajuk album Perjuangan, lagu Kepadamu Kekasih. Lagu Kepadamu Kekasih ni memang Nasir akan main lagu ni setiap kali konsert dia akan mainkan. So E minor, I think. Kepadamu kekasih aku berserah. So yang menarik dia, so itu yang sangat menarik, dia punya idea tu. Tetapi kita boleh lihat bagaimana gubahan muzik ini yang dibuat. Saya percaya A. Ali memainkan peranan penting dalam gubahan ini.